Sampai kata Rasulullah SAW, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Ada dua yang Allah ganti untuk kita. Pertama istikharah, kedua musyawarat. Musyawarat. Itu yang digantikan. Tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah sengsara orang yang selalu beristikharah. Dan tidak akan pernah menyesal orang yang buat keputusan sebelum buat keputusan minta pendapat orang-orang yang pakar dahulu. Ini ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita tak payah nak tengok bintang lagi, tak payah nak pakai meramal, tak payah nak pakai ilmu pelangkah dan lain-lain. Cukup dengan kita sembahyang sunat istikharah. Dan istikharah juga banyak cara. Antara cara yang paling mudah, kalau kita tengah malas nak sembahyang sunat kan, kalau kita tengah malas nak sembahyang sunat, kata Rasulullah SAW dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi ada sebut, baca doa cukup, Allahumma khirli wakhtarli. Saya baca boleh ikut. Allahumma khirli, khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Itu doa yang Nabi SAW ajarkan kalau kita nak istikharah. Contoh kita nak pergi tak kan, Allahumma khirli wakhtarli. Wahai Allah, berikan pilihan yang terbaik untukku dan pilihkanlah untukku. Bagi baik untukku, bagi yang baik-baik saja, jangan bagi yang buruk-buruk ke aku ya Allah. Khirli, bagi yang baik-baik untukku. Wakhtarli, pilihkanlah untukku, aku tak pandai memilih wahai Allah. Doa. Contoh kita sekarang ni nak naik kereta, nak duduk depan nak duduk belakang, nak duduk depan nak duduk belakang kan, takkan nak sembahyang sunat 2 rakaat dulu kan, berat tu. Setakat nak pindah, nak duduk depan ke nak duduk belakang ke, nak pakai istikharah 2 rakaat, woi. Kata orang Indonesia berhabis ni. Betul kan? Tak jadi buat apa kan? Lepas tu kan nak makan kan, nak duduk atas kursi ke, nak duduk bersila, sembahyang lagi 2 rakaat istikharah, kacau ni. Tak perlulah macam tu. Tapi ulama-ulama kita segala hal ehwal mereka istikharah. Kalau yang mulia guru saya Al-Hafidh Al-Muslim Al-Habib Abdullah bin Faqih, daripada rumah nak keluar ke depan pun istikharah dulu. Tapi istikharah dia bukan sembahyang 2 rakaat. Ada yang perlu sembahyang 2 rakaat. Ada yang tak perlu sembahyang 2 rakaat. Memadai dan kita baca doa tadi. Allahumma khirli wakhtarli. InsyaAllah kalau kita istiqamah tu, baca nak buat apa dia baca tu, InsyaAllah kalau umpama ada keburukannya, Allah akan hindarkan daripada kita. Kok kita nak duduk depan, alamak Allah makhirli wakhtarli, duduk belakang. Takdir Allah, aksiden, yang depan meninggal, yang belakang selamat. Boleh jadi. Boleh jadi. Kita tak tahu apa yang akan datang. Malang tak berbau kan. Kerana itu kita disunahkan selalu beristikharah dalam segala hal ehwal kita. Nak pakai semayang hajat lagi bagus. Tak pakai semayang memadai, pakai doa Rasulullah SAW, Allahumma khirli wakhtarli. Nah, kalau hajat besar, nak kahwinkan anak, nak terima menantu atau tidak, tak cukuplah baca Allahumma khirli wakhtarli. Kena buat semayang sunat istikharah. Dan sembahyang sunat istikharah pun ada ijazahnya tersendiri. Kalau contoh benda-benda yang berat, hal-hal yang besar, kita nak mulakan perniagaan atau kita nak berhijrah dari satu negeri ke satu negeri, kan benda yang besar, bukan benda yang kecil-kecil, bukan benda yang main-main. Itu sembahyang istikharah antara guru kita ijazahkan, sembahyang istikharah 2 rakaat macam biasa, tapi diulang 7 kali. Diulang 7 kali. Sajaku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Macam biasa Fatihah, kuliah. Rakaat kedua Fatihah, qul huwallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Baca doa istikharah. Dalam buku-buku panduan solat ada sebut Allahumma inni astakhiruka wa astaqdiruka. Ada doa istikharah kan? Baca. Sebutkan hajat kita bagi petunjuk. Dah selesai doa, sembahyang lagi 2 rakaat. Sajaku sembahyang sunat istikharah kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Buat lagi. Selesai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca doa dia. Allahumma inni astakhiruka. Khususnya Pak Imam ni. Banyak kadang makmum-makmum kampung nak tanya tempat. So istikharah yang bagus ni. Saya ijazahkan mewakili guru-guru saya insya-Allah. Amin. Sampai 2 kali. Selesai doa dia, semua sembahyang lagi. Kalau boleh tengah malam. Sebab doa di tengah malam kita lebih khusyuk dan pintu-pintu langit terbuka. Dan Allah janjikan, apakah ada yang bangun di tengah malam minta ampun, aku ampunkan. Ada yang punya hajat, akan aku berikan. Kan sepertiga malam yang Allah SWT rahmatnya turun ke langit dunia. Sampai 7 kali solat. Bermakna 14 rakaat.
Bermakna 7 kali baca doa. Selesai. Besok malam ulang lagi. Buat yang sama juga. 7 kali salam, 7 kali buat doa. Besok malam lagi, buat lagi sampai 7 malam berturut-turut. 7 malam. Biasanya dalam waktu itu kadang-kadang tak sampai 7 hari Allah akan bagi petunjuk kat kita. Kebanyakannya melalui mimpi. Memang Nabi SAW di dalam hadis tidak ada menyebutkan kepada kita, tidak ada menyebut orang kepada kita, kalau kamu sembahyang istihara kamu akan mimpi ni. Tak ada. Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat apa dia? Ikut hati kamu. Kalau hati kita insyaraha, hati kita rasa lapang, itu khair. Kalau hati kita rasa beban, macam berat, itu petanda terburuk. Dan kebanyakan orang-orang dahulu seperti itu. Tapi kita ni kan tak reti baca. Saya ni hati berat ke, hati lapang kan susah. Kita tak pandai meneka-neka hati kita kan. Maka kita perlukan sesuatu yang lebih jelas untuk kita, iaitu mimpi. Dan Nabi SAW juga dalam hadis yang lain bagi tahu, mimpi orang soleh itu adalah satu bahagian daripada 1/46 daripada kenabian. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi SAW, idza kana akhiruz zaman la takadu ru'yal mu'min takzib. Bila semakin menjelang hari kiamat, nyaris mimpi orang yang beriman tak akan berdusta. Orang dulu kalau mimpi mungkin betul, mungkin tidak mimpinya. Orang dulu kalau termimpi kan terjadi bencana, boleh jadi terjadi bencana, boleh jadi tidak. Tapi kalau orang akhir zaman ni, makin mendekat kiamat, orang-orang mukmin, kalau dia mukmin mimpi, nyaris akan berbohong pun tak mungkin terjadi. Pasti terjadi, kata Rasulullah SAW. Maka kita gabungkan hadis ini, hadis itu. Makanya ulama pun kata, buat macam ni insya-Allah kita akan dapat mimpi yang baik. Ada lagi ulama kata tanda-tanda mimpi yang baik, istigharah kita terbaik kalau kita mimpi yang warna hijau-hijau. Warna hijau-hijau, mimpi kapet masjid, semayang kat masjid semabuk. Oh, tu petanda baik tu, khair, sebab hijau. Faham tak? Warna hijau. Antara dia lagi kata ulama, antara tanda-tanda tu, kalau kadang-kadang kita mimpi Syekh Abdul Qadir Jilani cakap, berangkat kahwinkan anak kamu dengan dia. Seronoklah yang kita mimpi Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kalau kita tak mimpi Syekh Abdul Qadir Jilani, tak mimpi malaikat, kita mimpi pokok-pokok, apa maksudnya ini? Apa makna ni? Saya mimpi semayang kat masjid semabuk, kapetnya warna hijau. Dulu warna merah, sekarang warna hijau. Itu petanda yang kita hajatkan tu baik. Warna hijau. Nombor 2, putih-putih. Mimpi berada ni, pakai putih, jubah putih, kemarin kuning. Putih. Macam tu kan? Itu petanda baik tu. Petanda baik. Kalau buruk kata ulama, mimpi yang kita mimpi tu warna yang menandakan benda yang kita berhajat tu buruk, kita akan mimpi warna merah-merah. Mimpi kereta potong saga warna merah ke apa kan, contoh. Mimpi apa, velfire merah ke. Ada nampak? Tak pernah nampak kan? Velfire merah dan hitam-hitam. Dan hitam, warna hitam. Mimpi mungkin gunung hitam ke apa ke hitam. Itu petanda-petanda bahawa yang kita hajatkan itu adalah Allah bagi petunjuk benda itu buruk. Jadi kalau hajatnya besar, maka solat istigharah 7 kali, 7 salam setiap malam selama 7 malam berturut-turut. Biasanya kalau kita sembahyangnya khusyuk, doa kita dimakbul oleh Allah, tak sampai 7 malam, 3 malam pun dah dapat dah petunjuk. Kadang-kadang malam pertama dah boleh dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal-hal besar, kalau hal-hal kecil memadai kita baca Allahumma khirli wakhtarli. Itu satu. Nombor 2, kita jangan hanya berdoa macam tu saja. Setiap hari kita mesti sembahyang sunat istigharah. Setiap hari. Contoh, nanti kan kita lepas solat fardu isyak kan. Lepas solat fardu isyak, kita sembahyang sahaja. Aku sembahyang sunat ba'diyah isyak. Setelah sembahyang fardu isyak, sembahyang sunat ba'diyah isyak. Dan ku gabungkan dengan sembahyang sunat istigharah. Boleh. Subuh. Sebelum solat fardu subuh, kita kan sembahyang sunat qabliyah subuh. Raka'atail fajri kan. Sahaja aku sembahyang sunat raka'atail fajri, 2 rakaat kerana Allah, dan ku gabungkan dengan sembahyang sunat istigharah. Setiap hari kena amal. Setiap hari buat sembahyang istigharah. Kalau orang-orang tarekat ada ijazah khusus, hari-hari kena buat sembahyang sunat istigharah. Kita tak payahlah macam tu. Kita sembahyang istigharah ni dalam segala hal dibolehkan. Kita nak gabung dengan sembahyang sunat qabliyah maghrib boleh, ba'diyah maghrib boleh. Lantas apa yang nak diistigharahkan? Saya hari ni tak ada apa nak istigharahkan. Kata guru saya Habib Abdul Rahman, kita niatkan, ya Allah, saya istigharah minta petunjuk, bagikan saya yang terbaik untuk segala perkara yang akan saya lakukan sepanjang hari ini.
Contoh sepanjang hari ni kan, sampai malam nanti kan, banyak benda. Kita nak pergi kedai mamak, nak makan roti apa, nak makan canai ke, kedai mamak pula banyak pilihan. Kan banyak pilihan kan, macam tu semua. Itu yang subuhnya. Saja aku sembahyang sunat qabliyah subuh, rakaatil fajri, digabung dengan sembahyang sunat istikharah. Allahu akbar. Istikharah apa? Segala perkara yang akan saya lakukan sepanjang hari ini. Yang lepas solat fardu maghrib, ba'diyah maghrib atau ba'diyah isyak, sahaja aku sembahyang sunat ba'diyah isyak 2 rakaat, kerana Allah digabung dengan sembahyang sunat istikharah. Nak istikharah apa? Segala perkara yang akan saya lakukan sepanjang malam ini. Itu pertama. Diperkuat lagi dengan setiap kita nak buat dia, Allahumma khirli waqtali. Kalau kita istikharah, kalau kita istiqamah buat amalan sunat ini sunah Rasulullah SAW, istiqamah, segala benda-benda yang buruk-buruk akan Allah hindarkan daripada kita. Akan terhindar daripada kita. Kerana berkat kita selalu ada hubungan dengan Allah, sembahyang sunat kita, meminta kepada Allah, beristikharah kepada Allah. Kata Rasulullah, ma khaba man istakhara. Tak akan pernah rugi orang yang sembahyang sunat istikharah, orang yang beristikharah sama Allah. Wala nadima manis tasyara. Dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta pendapat pada pakar-pakar yang ahli. Ada juga istikharah kalau kita nak bahas panjang. Ada istikharah pakai Quran pun ada juga. Walaupun itu tidak ada dalam hadis. Sebagai ulama kata benda itu termasuk bid'ah yang mungkarah. Tapi guru-guru kita banyak yang amalkan. Fatihah, buka Quran, lepas tu buka muka surat, lepas tu 2, 3 sampai 7, lepas tu 1, 2, 3, 4 balik ke 7. Pun ada juga istikharah daripada guru kita. Ada istikharah pakai tasbih. Sebab zaman dahulu mereka pakai batu kerikil. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Tengok kat penghujung itu apa? Kalau bismillah, terus jalan, baik benda tu. Tapi kalau penghujungnya alhamdulillah, cukuplah, segala puji bagi Allah, cukup. Berarti benda tu kurang baik untuk kita. Macam-macam cara ulama. Ada yang istikharah nanti goyang sendiri. Di situ dia tulis faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau dia pergi sini berarti syar. Kalau dia pergi sini khair. Ini ulama melakukan hal tersebut. Sebenarnya yang betul-betulnya bukan hanya di dalam ini, di dalam ilmu apa? Kalau kita belajar dalam ilmu hipnosis, Mak Saleh punya pun ada juga kajian seperti itu. Kerana dalam diri kita ni ada 2 pemikiran. Satu fikiran luar, satu fikiran dalam. Fikiran sadar, fikiran bawah sadar. Yang lebih dahsyat fikiran bawah sadar. Fikiran bawah sadar tu tidak boleh kita akses, melainkan dengan beberapa cara. Antaranya ni, pakai benda ni. Fikiran bawah sadar, dia boleh menganalisa sesuatu lebih tepat lagi. Lebih tepat lagi. Kalau bahasa Indonesia panggil pendulum. Pakai pendulum. Jadi nak pakai silakan, tak pakai silakan. Ada ulama kita pakai, ada ulama kita kritik benda ini, kata benda ini bid'ah mungkarah, terserah. Tapi yang betul, tidak ada ulama kritik sembahyang sunat istikharah. Sembahyang sunat istikharah sepakat ulama. Antaranya lagi Allahumma khirli waqtali. Ini hadis Rasulullah SAW. Memang ada dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Apapun kita boleh amalkan insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua memperoleh petunjuk dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang, hadis yang belum habis juga ni. Tadi sampai mana? Istikharah ni asal pergi istikharah. Ha? Kenapa Ibn Natur? Kenapa itu? Ya. Oh, ahli nujum. Ya, ingatkan pasal nujum Begitu juga orang dahulu kalau mereka nak meramal sesuatu, mereka pakai ilmu nujum. Tapi Islam dah tak benarkan kita pakai nujum. Sebab ilmu nujum ni banyak kebaikannya menipu. Kebaikannya membohong. Dan orang-orang dahulu punya keyakinan ilmu nujum ini, keyakinan mereka bintang tu sendiri yang menakdirkan. Bintang tu sendiri yang menentukan. Contoh mereka membaca dalam ilmu nujum, bintang ini tengah naik, menandakan akan terjadi wabak corona tersebar luas. Contoh kan, wabak corona. Orang dahulu kalau mereka tengok ni, oh bintang ni muncul, berarti hati-hati dengan corona. Biasanya memang terjadi. Salahnya dari segi mana? Salahnya mereka meyakini corona tu yang memunculkan virus tu bintang itu. Bintang. Jadi dia beranggapan ada Tuhan selain Allah, itu bintang tu. Maka mereka menyembah Swabiin. Swabiin yang menyembah bintang. Jangan sampai kau muncul. Kalau kau muncul kau bawa wabak, kau bawa bala. Tapi kadang-kadang tepat. Masalahnya bukan masalah tepat tak tepat. Masalahnya keyakinan kita beranggapan ini yang membawa ni. Bila kita dapat, oh bintang ni datang, bintang ni bawa rezeki.
maka dia yakin yang memberikan rezeki saya makmur kerana bintang muncul. Oh, salah. Segala-galanya Allah. Allah yang bagi manfaat, Allah yang bagi madarah, tak ada masalah. Dalam Islam pun ada ilmu nujum. Tapi ulama-ulama kita tidak menggalakkan kita ilmu nujum. Tetapi mereka sendiri pun mengatakan kalau akidah kita betul, akidah kita benar, tak ada salah kita memakai ilmu nujum. Macam kita pakai kitab Tajul Urus. Kan ada Tajul Urus orang tua kita dulu. Mungkin orang tua pernah baca kat masjid dengan guru zaman dulu, ada kitab Tajul Urus. Tak ada masalah sebab akidah kita Allah segala-galanya. Ini sebagai petanda. Sama macam kita keluar rumah, nampak awan mendung, wah nak hujan ni. Berarti anda telah meramal takdir Allah. Kan apa bezanya bintang dengan awan? Awan makhluk Allah, bintang makhluk Allah. Bintang kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Awan kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Apa bezanya? Berarti kalau umpama tak boleh bintang langsung, berarti tak boleh dong kita mengatakan, oh nak hujan ni, saya tak boleh keluar. Kenapa? Mendung. Syirik itu berarti. Tidak seperti itu. Kalau kita yakin Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan. Tapi ini hanya petanda-petanda, hanya alamat-alamat. Tak jadi hal. Tidak jadi masalah. Wassallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin an-nabiyil ummi. Sidana nabi, sidana nabi, sidana